Pertama, pelajaran ni dia boleh mengubahkan kehidupan kita seharian. Pertama sekali bagi macam kami orang asli lah. Bila anak saya belajar, saya berharap supaya anak saya mereka lebih ke depan seperti bangsa lain lah. Sebab kebanyakan anak kita orang asli ni mereka kurang dalam pelajaran. Pertamanya bukan salah budak, bukan boleh salah kanak-kanak, tetapi rasa kebanyakan masalahnya kepada ibu bapa lah. Ibu bapa kurang ambil kepentingan kepada pelajaran anak. Saya contoh saya dulu masa anak saya sekolah darjah 1 pun saya pun masih lagi was-was. Boleh ke saya sampai ke tahap tingkatan 5, tingkatan 6. Masa dulu kita punya kampung bukan macam ni, jalan ni teruk. Saya pun berusaha naik motor. Sambil naik motor tu ada sikit-sikit beli barang untuk keperluan seharian. Tapi puji Tuhan sampai sekarang anak saya sampai ke tahap tingkatan 6 lah. Semasa Yesus memulakan pelayanannya di dunia ini, dia juga menggunakan konsep mendidik dan mengajar. Jadi ayat ini kita boleh refer atau rujuk kepada Matius bab 4 ayat 23. Setiap orang yang mendengar perkataannya dan mempercayainya sentiasa mengalami satu perubahan sikap dari yang tidak baik kepada yang baik. Ramai yang sudah mengalami perubahan apabila Yesus mengajar dan mendidik manusia yang dia jumpa. Apa perubahan yang kamu nampak di dalam kanak kamu sejak dia datang? Saya nampak boleh membaca, mengira dan memahami lah. Jadi sebagaimana yang saya nyatakan, pendidikan itu adalah sangat penting dan bagaimana saya refleks perspektif itu dari segi Alkitab adalah kita boleh rujuk kepada ayat Markus bab 10 dan juga daripada ayat 13 sehingga ayat 16. Jadi di dalam ini menegaskan bahawa Yesus itu adalah kasih. Jadi di dalam Yesus itu juga saya dapat mempelajari nilai yang dia tunjukkan kepada umat manusia, di mana kita ini adalah seperti anaknya. Yesus juga banyak menegur bukan saja kepada para rasulnya atau orang-orang sekelilingnya, malahan anak-anak yang sangat dahagakan berita baik. Jadi begitu juga perumpamaan dalam pendidikan kanak-kanak orang asli. Anak-anak orang asli itu adalah seperti kain putih yang kosong. Mereka perlu dicorak dan diberikan nilai yang baik untuk diterapkan di dalam diri mereka. Okey, nama saya Ambah Uda. Anak saya If sudah sekolah sini 2 tahun. So banyak perubahan lah sini. Dia rajin belajar, lepas tu sudah pandai baca, ingat, tulis. So pendapat saya sini kalau boleh kekalkan lah, bagus untuk anak-anak. Harapan saya untuk dia, untuk kalau boleh semoga berjaya lah, berjaya bagi contoh untuk budak-budak yang baru akan datang. Selain daripada itu juga kita boleh melihat di dalam bab Amsal 22 ayat 6 yang mengatakan, ajarilah anak cara hidup yang betul, maka sampai tua pun dia akan hidup demikian. Ini bermaksud kanak-kanak yang masih kecil
Seperti juga kanak-kanak orang asli, mereka perlu diberikan nilai-nilai kehidupan yang baik, diberi tunjuk ajar dan didikan yang betul. Bukan saja pendidikan arus perdana, malahan ajaran kerohanian yang telah diberikan Yesus kepada kita semua. Isu anak orang asli, kebanyakan mereka tidak berminat untuk bersekolah. Mereka suka pergi bermain, pergi mandi sungai. Sekolah kami jauh dari kampung kami dan kadang-kadang kalau ada hujan, budak-budak tak boleh nak pergi ke sekolah sebab kenderaan dia tak boleh nak datang kampung. Dulu saya bukan seorang cikgu, tapi apabila saya menghadiri ataupun berminat untuk jadi seorang cikgu, saya mengikuti kursus pendidikan dekat Malaysian Care. Dan saya juga rasa gembira sebab saya dapat belajar dari segi pendidikan, dari segi cara mengajar kanak-kanak, dan juga saya dapat jumpa kawan-kawan saya dari Kampung Pahang dan juga ramai di situ kawan-kawan saya. Saya rasa bangga. Dulu sekolah komuniti Kampung Tibang hanya Malaysian Care yang dapat membantu kami. Tapi sekarang kami bersyukur dan puji Tuhan kerana pihak gereja ABC yang telah membantu kami. Dan masa mereka datang sini, banyak mereka buat pelayanan untuk kanak-kanak. Ada yang mereka buat nyanyian untuk kanak-kanak, aktiviti mewarna dan permainan aktiviti yang lain-lain. Dan juga kami dapat menyanyi bersama dan ada juga aktiviti yang luar kami buat. Saya dapat berterima kasih dan juga harap-harap kami buat yang terbaik untuk kanak-kanak. Saya juga memohon sokongan dari gereja untuk doakan kanak-kanak kami untuk bersemangat bersekolah dan rajin belajar. Doakan kesihatan kami untuk bersemangat mengajar budak-budak kami dari Kampung Tibang dan juga supaya kami tidak berputus asa untuk mengajar budak-budak dari Kampung Tibang. Pertama sekali, selain daripada memberi sumbangan dan bukan semata-mata duit lah, kita juga sebenarnya memerlukan sokongan dan dorongan doa daripada gereja untuk terus menyokong kerja-kerja dan pelayanan kanak-kanak orang asli. Apabila terlibat dalam pendidikan kanak-kanak ini, dia merupakan satu perjalanan yang sangat panjang di mana dia memerlukan dorongan dan doa. Jadi doa itu adalah asas kepada kita untuk terus melayani. Selain daripada doa yang saya sebut tadi adalah penlibatan gereja untuk mengadakan misi-misi ataupun keterlibatan dalam pelayanan kanak-kanak. Bermaksud di sini mungkin boleh keluar dan melawat kanak-kanak orang asli yang ada di perkampungan, meluangkan sedikit masa dengan mereka maupun mengadakan kelas-kelas minggu dengan mereka supaya mereka juga dapat memperolehi pembelajaran kerohanian daripada gereja yang boleh mengukuhkan identiti mereka dalam sebagai anak Tuhan. Sebenarnya apabila kita berada di lapangan, kita lebih mengetahui cara kehidupan masyarakat dan juga isu kanak-kanak yang dihadapi oleh anak-anak orang asli. Jadi ini juga dapat membantu pihak gereja, terutamanya membantu untuk ubah perspektif dan stigma mengenai isu yang dihadapi oleh kanak-kanak orang asli yang ada di kampung dan pendalaman. Now that you have watched the video, here are several ways you can respond. First of all, think.
read the devotional, reflect on the scriptures and sharing by the interviewees. What's next? Let's talk about it. Using the discussion questions in the devotional, talk about the issues raised in the video with your friends or in your cell group. You can pray. Use the prayer points in the devotional as a guide to intercede on behalf of the marginalized groups. And lastly, take action. Do something with your cell group as a response to this video. Thanks for watching!